فقال فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عن عبيد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى مكان الذي بدأ منه. Baik, kita masuk pada hadis yang seterusnya daripada babul wuduk. Bab berkenaan dengan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dia menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Bermula daripada hadis Humran daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Di mana dalam hadis kita lepas Sayyidina Uthman bin Affan telah meminta beberapa cebok air ataupun beberapa kandungan air wuduk, lalu beliau berwuduk. Satu persatu dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Lalu kemudian selesai, maka beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i haza. Aku tengok Nabi berwuduk sebagaimana wuduk aku ini. Jadi maknanya itu hadis yang pertama daripada yang kedua daripada babul wuduk. Baik, kita pergi pada hadis yang keseterusnya pada malam ini, iaitu hadis daripada Ubaidillah bin Zaid bin Asim, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini al-Madani merupakan sahabat yang mulia, sahabiyu jalil, sahabat Nabi yang mulia. Dan beliau ini beliaulah merupakan orang yang membunuh Musailamatul Kadzab, mana iaitu Abdullah bin Zaid bin Asim. Beliau ni yang bunuh Musailamatul Kadzab bimusarakatil Wahsi, dengan kerjasama daripada Wahsi. Maknanya ini pengenalan kepada periwayat hadis kita malam ni. Beliau meriwayatkan lebih kurang 48 hadis, dan banyaklah sahabat dan tabi'in yang mengambil hadis daripada beliau. Antaranya ialah Ubadah bin Habib dan Sa'id al-Musayyib dan ramai lagi Wasi' bin Hibban, di mana beliau meriwayatkan dan beliau telah dibunuh ataupun syahid dalam peperangan Harrah pada tahun yang ke-40 dan 63 Hijri. Di mana ini pengenalan kepada perawi hadis kita, Ubaidillah bin Zaid. Ubaidillah baca dengan dieja dan disebut dengan tasghir. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba kecil Allah. Ubaid dibaca dengan tasghir, mana dikecilkan. Hasan, Husain, maknanya dibaca dengan wazan Ubaid. Di mana beliau meriwayatkan satu hadis fi sifatil wuduk, pada menceritakan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ni juga mengambil wuduk sebagaimana Uthman tadilah. Ambil wuduk, basuh muka, basuh kaki, basuh tangan, sapu kepala. Tapi dia ada tambah lagi. Dia tambah iaitu wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sih.
Dia kata Nabi, bila Nabi basuh muka, basuh tangan, lalu Nabi pun menyapu kepala, biraksihi, dengan kepala Nabi, fa aqbala biyadaihi wa adbara. Nabi basuh tangan ni dengan apa ni, dengan tangan Nabi ni tadi. Nabi fa aqbala, mula-mula Nabi sebut fa aqbala, ke depan, wa adbara, Nabi buat sapu ke belakang. Jadi daripada hadis Nabi, daripada hadis ini terdapat 3 pecahan pandangan ulama dalam mengertikan apa makna yang dikatakan fa aqbala biyadaihi wa adbara tu. Nabi telah menggunakan tangan dia tadi sapu ke depan, lepas tu sapu ke belakang. Jadi daripada pengertian hadis kalimat itu ada 3 pecahan pandangan ulama. Baik. Wa fi lafzil lahuma, dan juga daripada lafaz keduanya. Dia kata apa? Nabi ni tadi basuh dengan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi mulakan dengan bahagian depan kepala Nabi, hatta zahaba bihima ila qafahu. Lalu Nabi erik kepala tangan tadi ke belakang sampai ke tengkuk Nabi. Summa raddahuma ila al-makanil ladzi bada'a minhu. Maka Nabi pun tarik semula ke depan sampai di mana tempat ia bermula tadi. Jadi maknanya daripada hadis ini maka keluarlah beberapa pandangan ulama. Lil ulama fi sifati masaha ra'si salasata aqwal. Lalu dalam pandangan ulama di dalam hadis ini, yang kata Nabi ke depan, ke belakang, lepas tu balik semula ke depan ni, ada 3 pandangan ulama. Yang pertama dia kata ma yu'tihi zahiril hadisi an yabda'a bi muqaddamir ra'sih allazi yalil wajhi fa zahaba ila al-qafah summa yarudduhuma ila al-makani allazi bada'a minhu wa huwa mubtada'us sya'ri min haddil wajhi. Baik, kata dia yang pertama, ada ulama kata dia buat begini. Yang kata depan ke belakang tu apa makna? Dia kata mula ni tangan kita ni kita basah dah dua-dua ni, kita pun letak depan, lalu tarik ke belakang sampai belakang, tarik semula ke depan tadi sampai kepada had anak rambut pada wajah. Jadi pandangan yang pertama kata, yang dikatakan fa aqbala biyadaihi wa adbara tu, memulakan bahagian depan, lepas tu wa adbara, lepas tu tarik ke belakang, kemudian yarudduhuma ila makanil ladzi bada'a minhu, mana tarik semula ke depan tu ialah cara yang pertama tadi. Mula depan, tarik belakang, lepas tu sapu semula ke depan. Itu maknanya yang dikatakan oleh pandangan ulama yang pertama. Baik, yang kedua pula kata, dia kata ayyabda'a bi muakhkhari ra'sihi wa yamurru ila jihatil wajhi thumma yarji'u ila al-muakhkhar muhafazatan ala kalimatiz zahir lafzun aqbala wa adbara. Fal iqbal ila muqaddamil wajhi wal idbar ila nahiyatil muakhkhar wa qad waradat hadhihi sifati fil hadisi bada bi muakhkhari ra'sih. Baik, ringkasnya kata dia yang kedua ni ialah yang dikatakan fa aqbala tu bukan mula depan. Fa aqbala tu makna mengarah ke depan, bukan mula depan. Lalu bila nak mengarah ke depan, dia mula di belakang. Mula di belakang ni basah tangan, mula kat belakang tengkuk, tarik ke depan. Itu dipanggil fa aqbala, makna bawa ke depan. Sampai depan, wa adbara, tarik semula ke belakang. Maknanya menghala ke depan dan menghala ke belakang. Jadi
Pandangan yang kata fa'aqbala, mula pada depan, itu pandangan pertama. Ada ulama kata fa'aqbala maknanya tarik ke depan. Bila tarik ke depan, mula pada belakang lah. Lepas tu tarik semula ke belakang, iaitu membelakangkan semula. Itu makna pandangan yang kedua. Jadi yang pertama, mula depan, belakang, tarik depan. Pandangan kedua, mula belakang ni, tarik ke depan, lepas tu ke belakang balik. Jadi ada dua dah daripada kalimat yang sama. Pandangan ulama yang ketiga pula dalam masalah hadis ini ialah annahu yabda'u binasiyah. Makna dia mula daripada nasiyah, iaitu ubun-ubun. Ubun-ubun bukan depan, tengah-tengah ni, tempat lembut pada kepala ni. Jadi wa yazhabu ila nahiyatil wajhi summa ila jihatil muakhirir ra'si summa ya'udu ila ma bada'a minhu ayin nasiyah. Jadi maknanya yang ketiga pula kata macam mana? Yang tiga kata mula pada ubun-ubun tengah ni. Letak tengah ni pada ubun-ubun kita ni. Lepas tu fa'aqbala, pergi ke depan. Wa adbara, tarik ke belakang. Kemudian wa yarudduhuma ila ma bada'a minhu, balik semula tempat mula tadi, iaitu nasiyah dia, ubun-ubun tadi. Jadi mula pada ubun-ubun, lepas tu ke depan, lepas tu ke belakang, balik semula pada ubun-ubun. Jadi maknanya itu pandangan, tiga pandangan ulama daripada amalan hadis ini. Jadi maknanya daripada satu hadis tu keluarlah tiga perkara tadi. Jadi kesimpulan dia kata apa? Wal maqsudu min hazihil aqwal, maksud yang nak dicapai daripada semua pandangan-pandangan kata-kata ni tadi, iaitu ta'mimir ra'si bil mashi wa annahu haza minal amalil apa tu? Mukhayyarun fih. Jadi kata dia, adapun daripada perkataan tadi nak menceritakan mentakmim, menyempurnakan dari segi basuhan kepala. Maknanya nak basuh kepala biar habis rambut. Itu sunat. Dan ini merupakan amalan yang boleh dipilih atas kita lah. Asalkan rambut kita tadi basah semua. Hak basah sikit tu dalam mazhab Syafi'i adalah wajib. Tapi basah semua tu adalah sunat dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Maliki. Jadi maknanya kita pulanglah nak pilih hak mana. Kita dalam mazhab Syafi'i nak pilih mula depan, bawa belakang, lepas tu depan, ataupun mula belakang, bawa depan, lepas tu belakang balik, ataupun mula atas kepala, tengah nasiyah, iaitu pada ubun-ubun, bawa ke depan, pergi ke belakang, lepas tu kat ubun-ubun balik. Maknanya untuk mencapai kedudukan sunat dalam mazhab As-Syafi'i. Maknanya kita basahkan semua rambut kita tadi. Dengan air itulah, sapulah. Bukan jiruh, letak kepala dalam kolah, lepas tu jiruh dengan timba, bukan. Maknanya kita basahkan dia dengan tangan, lalu disapu, usap pada rambut tadi. Jadi pada kepala, satu kepala betul lah. Jadi wa masaha bi ra'si, maka Nabi telah membasuhnya. Wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, Nabi menyapu pada kepala dia. Jadi maknanya sapu keseluruhan kepala. Baik, jadi itu hadis daripada Ubaidillah bin Zaid bin Asim, menceritakan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sifat wuduk Nabi ni kita tahulah bahawa Nabi telah membasuh kepala dia. Basuh kepala, satu kepala. Berdasarkan kepada hal ni, maka ulama Maliki lebih kuat menyatakan bahawa membasuh keseluruhan kepala adalah wajib. Jadi yang Nabi kata, yang Allah kata, siapa ni, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, maknanya basuh kepala tu memang hakikat kepala. Mana basuh dengan kepala, basuh kepala. Jadi bagi As-Syafi'i, Mas-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i menyatakan ba tu bisa bira'sih dengan makna wamsahu bi ru'usikum, basuh dengan kepala kamu tu, bi dengan makna at-tab'i, makna sebahagian. Bi itu samalah, bukan makna nak cerita keseluruhan.
tapi sebahagian. Wamsahu biru'usikum, maka basuhlah dengan sebahagian daripada kepala kamu. Jadi Syafi'i terjemah bi ba dengan makna ba at-tab'in. Bagi ulama Maliki dia kata kepala lah, satu kepala. Itu makna itu di antara pandangan ulama. Jadi bagi As-Syafi'i walaupun kata sunat, jadi ada 3 cara membasuhnya berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Abdullah daripada Ubaidillah bin Zaid bin Asim ini. Jadi maknanya ada satu hadis cerita tentang basuhan Nabi. An Abdullah bin Amr, hadis daripada Abdullah bin Amr. Amrin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr, riwayat daripada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni ataupun Amru, Abdullah bin Amru, kata dia bin Amru bin Asin As-Sahmi Al-Qurasi. Beliau ni aslama Abdullah qabla abi. Beliau ni masuk Islam sebelum daripada ayah dia. Makna dia dulu masuk Islam. Ayah dia kafir dia masa tu, dia masuk Islam dah. Kana aliman, beliau seorang yang sangat alim. Hafizan, seorang yang sangat hafiz, dari segi hafiz, ingatan dia tentang ilmu. Abidan, seorang yang sangat kuat ibadah. Minaz zahidin al-mu'tazilin al-fitan, dan beliau merupakan seorang sahabat yang zuhud. Zuhud maknanya tidak cinta kepada dunia. Al-mu'tazilin al-fitan, dan beliau menjauhkan diri daripada fitnah. Fitnah yakni berlakunya perang antara sahabat selepas daripada matinya Sayyidina Uthman bin Affan. Lepas Sayyidina Uthman bin Affan kan berlaku perang. Pada masa itu antara golongan yang menyokong Ali dengan golongan yang menyokong Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada masa itu Abdullah bin Amru dia tak campur. Dia sokong Aisyah pun tidak, sokong Sayyidina Ali pun tidak. Jadi maknanya beliau ni mu'tazilin al-fitan, orang yang berlepas diri daripada peristiwa fitnah ini. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 700 hadis. Banyaklah hadis dia riwayat. Dan ramailah yang ambil hadis pada dia, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sa'id bin Al-Musayyib wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Dan beliau mati, dan beliau merupakan kata para sahabat radhiyallahu anhum, beliau mati pada umur 72 tahun. Ini makna Abdullah bin Asin As-Sahmi. Beliau meriwayatkan hadis daripada Abdullah, riwayat hadis fi sifatil wuduk, pada sifat wuduk Nabi juga. Jadi kita nak tengok sifat wuduk Nabi. Satu lagi dia kata apa? Summa masaha bi ra'si, kemudian Nabi pun membasuh kepalanya. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunaihi wa masaha bi abhamihi zahira uzunaihi. Akhrajahu Abu Daud. Dia telah keluarkan hadis ini oleh Abu Daud wan Nisa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi dia kata Nabi ni basuh kepala. Sifat Nabi basuh kepala dia tak cerita dalam hadis ni. Sebab padan dengan hadis tadi, fa aqbala wa adbara tadi. Cuma nak cerita ditambah lagi, bila Nabi basuh kepala, wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunai, maka Nabi pun memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dia. Masa basuh kepala ni, Nabi pun 2 jari telunjuk Nabi masuk dalam telinga Nabi. Nabi masuk dalam telinga, kedua lubang telinga Nabi. Wa masaha bi abhamihi, maka Nabi pun menyapu dengan 2 ibu jarinya, zahira uzunaihi, pada zahir telinga Nabi. Jadi hak jari ni masuk dalam batin, maknanya dalam lubang telinga. Lepas tu jari ni letak belakang cuping telinga, lalu Nabi usap, Nabi basuh telinga dia daripada belakang cuping telinga ini. Itu makna nak cerita yang itulah. Nabi basuh kepala, lepas tu Nabi basuh telinga. Jadi wa masaha, dengan itu hadis ini menjelaskan bayanus sifatil wuduk, menceritakan tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sifat wuduk Nabi ni mana? Iaitu ziyadatu masaha uzunain, dengan ditambah membasuh, menyapu dua telinga. Mana Nabi basuh dua telinga. Hari itu kita dah bahas dalam asbabul ikhtilaf indal fuqaha. Basuh telinga ni ada beberapa pandangan ulama. Ada ulama kata telinga tu wajib basuh kerana telinga termasuk dalam kepala. Ada ulama kata telinga tu wajib basuh kerana telinga termasuk dalam wajah. Ada yang kata sunat saja kerana dia bukan kepala, dia bukan wajah, dia satu anggota lain, tambahan amalan sunat dalam berwuduk, dalam ketika berwuduk. Jadi ada beberapa pandangan ulama. Jadi ulama yang kata basuh telinga tu wajib kerana telinga tu anggota kepala, maka dia guna air yang sama untuk basuh telinga. Dia guna air yang sama untuk basuh telinga. Air yang basuh kepala tadilah, bila mengalir turun ke telinga, basuh telinga turun. Sebab telinga tu kepala. Itu kata setengah pandangan ulama. Ulama yang kata telinga tu termasuk dalam wajah, termasuk dalam dalam wajah, maka mereka membasuhnya dengan basuh dengan air yang baru. Kerana lepas pada basuh muka kan basuh tangan. Lepas basuh muka basuh tangan. Lepas tu basuh kepala. Lepas basuh kepala tu sapu kepala. Lepas sapu kepala maka sapu telinga. Jadi sudah tentulah telinga guna air baru. Tapi kerana wajah tadi dah lepas lama dah, jadi guna air baru. Tapi walaupun begitu adalah wajib, kerana mereka berpendapat telinga juga termasuk di dalam wajah. Jadi maknanya tengok, kalau kata yang telinga tu termasuk dalam kepala, kerana selepas basuh kepala basuh telinga terus, maka guna air yang sama. Tapi hukum dia wajib. Ada pun yang kata telinga termasuk dalam wajah, basuh adalah wajib, tapi guna air baru, kerana dia dah senggang jauh dah antara basuh muka dengan basuh tangan, lepas tu basuh kepala, baru telinga. Jadi air baru lah. Jadi mana itu di antara beberapa pecahan pandangan-pandangan ulama. Jadi berdasarkan pada hadis daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma ni menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, ziyadata masahal uzunain, tambah basuh telinga lagi, zahiruhuma wa batinahuma, dengan zahir keduanya dan batin kedua telinga. Jadi mana telinga zahir, batin pun wajib basuh. Wajib basuh tu maknanya dalam lubang telinga lah. Sekadar mana? Sekadar muat ujung jari. Maknanya jangan jolok sampai ke dalam. Air itu kita nak sampai dalam, tak boleh. Dia kena sekadar mana jari telunjuk tu sampai, maka setakat itulah air itu sampai. Mana hak wajibnya? Hak tu saja, hak wajib. Lepas tu zahir, zahir ni luar pada cuping telinga ni. Itu sapu dengan ibu jari tadi pada luar daripada lubang pada cuping telinga. Jadi mana itu yang diajar. Wal jumhuru ala annahu sunnatun. Zahir jumhur pendapat ulama dalam bab basuh telinga ni, dia adalah sunat. Jadi sunat saja basuh telinga, sunat saja. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ataupun ulama-ulama dalam mazhab Imam Ahmad dikenali dengan nama ulama-ulama Hanabilah, menyatakan bahawa innal uzunaini, sesungguhnya dua telinga itu, minar ra'si, daripada kepala. Jadi fayamsahani ma'ahu wujuban, maka membasuh kedua telinga itu adalah wajib. Dia kata Imam Ahmad dan ulama-ulama Hanabilah, dia kata wajib lah, sebab dia telinga termasuk kepala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-uzunani minar ra'si, sesungguhnya dua telinga itu daripada kepala. Minar ra'si ay min ba'dil a'dha'ir ra'si, daripada anggota kepala. Di mana kata setengah ulama, dia kata setengah kan ulama kata, Nabi kata Imam Ahmad, dia kata sesungguhnya, dan Nabi kata telinga itu adalah kepala.
Telinga tu kepala, minal ba'd minal ra'si, daripada kepala. Jadi daripada hadis ini ulama-ulama Syafi'i berkata min tu bukan nak menyatakan min tu min biasa. Min tu makna min at-tabai juga. Makna nak menyebut alal ba'd, yadullu alal ba'di, bagi nak menunjukkan sebahagian. Jadi mana dalam anggota kepala ni kan banyak. Jadi dia bukan kepala, dia anggota yang terdapat dalam kepala manusia. Termasuklah mulut, hidung, itu yang terdapat pada kepala. Wajah kan duduk pada kepala. Jadi bukan memberi makna dia adalah telinga tu kepala tu telinga, bukan. Itu mana? Jadi pendapat jumhur ulama menyatakan sunat. Kenapa mereka kata sunat? Kerana mereka kata hak yang Allah sebut dalam Quran itu wajib. Hak Nabi buat lepas daripada lain daripada hak wajib, itu menunjukkan sunat. Jadi kalau wajib basuh telinga, Allah sebut dah telinga dalam ayat tadi. Iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa uzunaikum. Jadi tapi Tuhan tak sebut begitu. Jadi sebab itu mereka kata hak wajibnya apa yang ada dalam Quran, ada pun yang dilakukan oleh Nabi lebih daripada hak wajib tadi, menunjukkan atas sunat. Itu maknanya menunjukkan atas sunat. Jadi makna itu dia antara dia antara apa yang dikatakan. Sebab bila kalau kata wajib, ni kata ulama Syafi'i lah, kalau basuh telinga dan basuh telinga tu wajib, ataupun isap air dalam hidung tu wajib, berkomor tu wajib, maka berlaku pertembungan. Hak Allah kata wajib, hak lain. Hak Nabi kata wajib, hak lain. Kalau sama-sama wajib, macam mana pula bertembung ayat dengan hadis? Lalu ulama-ulama ni takwil, ada pun hak Allah sebut tu hak wajib, hak Nabi tambah itu adalah sunat. Itu makna pandangan di kalangan ulama-ulama mazahib. Banyaklah mereka bahas. Sebab tu nak ke kita tengok pandangan-pandangan ulama. Pandangan ulama. Begitulah dalam berbagai-bagai perkara, termasuklah dalam perkara-perkara besar dalam kehidupan. Masalah hudud, masalah hukum jinayat, banyaklah pecahan-pecahan pandangan ulama. Jadi maknanya hadis yang kedua ni menjelaskan apa? Menjelaskan tentang adalah sunat untuk basuh kepala, dan juga hadis ketiga ni pula sunat dalam kita membasuh telinga pula. Jadi mana sunat belakalah tu. Basuh telinga, basuh basuh kepala, sapu kepala, basuh keseluruhan kepala adalah sunat. Menyapu sebahagian adalah wajib. Jadi mana batu ulama Syafi'i bila hadis Uthman kata Nabi sapu semua kepala, maka mereka kata hak semua tu wajib, hak sebahagian hak semua tu sunat, sebahagian itu adalah wajib. Jadi kenapa mustahil ayat Quran bertembung dengan hadis? Mereka kena takwil berdasarkan pada ilmu takwil yang sebenar. Itu mana hak sebenarlah. Baik. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, izastaiqaza ahadukum min manamih, apabila bangun seseorang kamu daripada tidurnya, falyastansir, maka hendaklah ia menghisap air ke dalam hidung. Maknanya hisap air dalam hidung salasan, 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumah, kerana sesungguhnya syaitan bermalam dalam lubang hidungnya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maknanya daripada hadis ni tambah lagi perkara yang beranggota-anggota wuduk, tambah lagi. Hak sunat, hak wajib tadi hak dah ada dalam Quran. Hak hadis riwayat daripada Ubaidillah, tambah lagi sapu membasuh semua kepala. Daripada Amru bin As, tambah lagi. Daripada Abdullah bin Umar, tambah lagi, iaitu basuh telinga. Dan hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah pula tambah lagi, iaitu dengan
menghisap air ke dalam hidung. Itu semua hak sunat belaka lah. Jadi kita ingatlah, pada ni hak wajibnya hak mana? Hak dalam Quran. Lepas tu hak basuh, maka basuh semua kepala, hadis riwayat Ubaidillah. Hak yang kata wajib sunat pula basuh telinga, hadis riwayat Abdullah. Lepas tu hak yang kata sunat pula basuh hisap air dalam hidung, hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi mana baru lengkap. Itu kena hafal lah. Bagi orang yang nak mendalami sungguh, dia hafallah penghujahan pendalilan ini. Makna bila ada hukum, keluar dalil. Keluar hukum, ada dalil. Jadi mana? Daripada dalil-dalil hadis Nabi SAW. Jadi kenapa kena hafal? Itu kena hafal. Nak pula hak mengaji pondok ni kena hafal lah. Sebab kita tak ada kerja lain. Kalau tak menghafal, buat kerja apa benda lagi? Nak kata pergi Norway getah tak? Nak kata buat kebun tak? Nak kata apa lagi? Pergi makan gaji pagi, masuk jabat petang keluar tak? Jadi tak ada dah kerja, melainkan menghafal. Jadi hafal apa Quran, hafal hadis, apa Quran, apa hukum fiqh, apa sejarah Islam. Jadi tak ada kerja lain. Kalau nak alim, maka kena rajin. Kena rajin hafal. Al-ilmu fis sudur laisa fil kutub. Ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Hak dalam kitab tu ilmu orang lain. Ilmu siapa dalam kitab? Ilmu pengarang dia lah. Kita tak jadi ilmu lagi kalau tak hafal. Bila kita hafal, bila kita ingat, bila kita tahu, maka itulah ilmu dalam dada. Yang lepas tu kita tulis pula, maka baru jadi dalam kitab tu pula ilmu kita. Jadi makna itu di antara motivasi lah untuk beramal. Cari ilmu banyak-banyak. Baik. Daripada Abu Hurairah, dia kata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila sedar dan bangun seseorang kamu min manamih, daripada tidurnya, falyastansir, maka hendaklah menghisap air ke dalam hidung salasan, 3 kali. Maknanya bangun pada tidur nak ambil uduk, maka masa ambil uduk isap air dalam hidung. Isap air dalam hidung 3 kali. Lepas tu hembuhlah. Jangan telan. 3 kali. Kenapa begitu? Fa inna syaitana, kerana sesungguhnya syaitan, setan itulah, yabitu bermalam, yabitu bermalam ala khaisumihi, ada di dalam lubang hidung kamu. Mana duduk dalam lubang hidung. Itu dia. Setan pada waktu malam duduk dalam lubang hidung. Kata pengarang Sahibu Ibanah, dia kata as-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dami, sesungguhnya syaitan itu mengalir, menjalar, masuk dalam tubuh anak Adam daripada tempat mengalirnya darah anak Adam. Mana iblis ni boleh masuk dalam tubuh kita sebagaimana darah boleh masuk. Mana darah kan masuk kecil lah. Dalam apa? Dalam saraf, dalam kita punya urat saraf, dalam apa lagi, dalam vein, itu saraf-saraf kecil kita. Masuk lagi dalam saraf yang paling kecil lagi, mana masuk dalam vessel, atau yang dalam tubuh rongga kita ni. Maka semua itu dimasuki oleh syaitan. Jadi syaitan masuk duduk dalam tu belaka. Jadi sebab itu maka fayatasallatu alaihi fi yaqazah wan naum, dan syaitan dapat menguasai ia. Bila masuk dalam menguasai kita, dalam pada mana? Pada ketika sedar, jaga, dan pada ketika tidur. Jadi syaitan dia boleh masuk belaka, dia duduk masuk dalam tubuh kita, pada masa tidur, pada masa sedar. Sebab tu kita kena selalu baca doa. Itu doa Nabi, doa yang al-maksur daripada Nabi. Nak pakai baju baca doa, nak berjalan baca doa, apa lagi, nak ambil uduk baca doa, lepas uduk baca doa, nak makan baca doa, nak minum baca doa, lepas minum makan baca doa, bangun pada tidur doa, nak masuk tanda doa, nak keluar tanda doa. Jadi sebab itu orang yang beriman sentiasa berdoa, dekat dengan Allah, jauh dengan syaitan. Itu jauh dengan syaitan. Tu ramai tidur. Apa hal? Kenapa? Kenapa tidur? Ente ingat ni apa benda? Masjid ke apa? Majlis ilmu ke apa? Sedap lah boleh tidur. Jadi maknanya Allah, orang yang selalu berdoa, dia dekat dengan Allah. Sebab doa mukmin ni, silahul mukmin as-sabru wad doa.
senjata orang yang beriman ialah dengan sabar dan berdoa. Sebab tu kita kena sabar berdoa kepada Allah. Doa lah. Minta pada Allah jauh daripada syaitan. Jauh daripada syaitan. Jadi kena doa. Jadi doa apa? Doa antaranya doa tidur. Dekat nak tidur kita berdoa. Baca ayat Quran. Banyak dalam Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menceritakan Nabi berdoa sebelum daripada tidur. Nabi baca ayat banyaklah. Ada setengah riwayat kata Nabi baca surah Al-Kafirun setiap kali nak tidur. Siapa yang baca suratul Kafirun sebelum daripada tidur, andainya dia mati dalam tidur, maka matinya bebas daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Makna mati dalam iman. Itu ramai kan mati tengah tidur. Ramai. Jadi kita kena bacalah. Belum pada nak tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir ayat surah. Jadi makna baca. Ada setengah kata Nabi baca bismillah 21 kali. Ini dalam hadis 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi makna ada kata Nabi baca antaranya ialah muawwizataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas belum daripada tidur. Ada kata ada lagi Nabi baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebelum daripada tidur. Dia maknanya dah kita kalau sempat baca belaka. Itu baca belaka. Quran surah Al-Kafirun baca, surah Ikhlas baca. Lepas tu bismillah 21 kali baca. Dia baca muawwizataini pun baca. Lepas tu tidurlah. Baru selamat daripada godaan syaitan. Sebab syaitan ni dia mengacau belaka. Ketika kita jaga, kita tertidur. Baik. Wan naumu yajlisu ala a'la anfih li'annahu munafazul lil qalbi wa laysa lahu ghalqun kal uzunain wa lihaza kana al anfu maq'adul syaitan wal uzunani mahallu baulihi kama jaa fil hadis. Jadi kata di pengarang Ibanah, dia kata hidung iblis bila kita tidur dia duduk dalam hidung. Itu mana kita tidur. Dia duduk dalam hidung kalau tak baca doa lah. Kita tak baca doa tidur sebagainya. Lalu kerana hidung menjadi tempat laluan mudah masuk dalam hati. Sebab dia tidak apa? Kerana hidung tidak ada kunci atau injak. Hidung ni tak ada. Macam telinga. Telinga ni dia ada injak dia, gegendang telinga. Hala masuk boleh, hala keluar tak boleh. Atau hala keluar boleh, hala masuk tak boleh. Jadi mana ada penutup dia. Ada pun hidung terus kepada hati. Masuk terus dalam hati sana. Jadi maknanya maka sebab itu syaitan duduk pada lubang hidung. Jadi lubang hidung ni pintu masuk ke dalam hati. Kerana itu kata dia, hidung menjadi tempat duduk syaitan. Adapun telinga menjadi tempat kencing syaitan. Itu hidung jadi tempat duduk syaitan. Syaitan duduk situ. Tenggek dekat dengan lubang hidung. Itu lubang hidung orang yang tak baca doa tidurlah. Duduk situ. Dan ada pun telinga menjadi tempat kencing syaitan. Khususnya bila nak bangun tidur kerana ibadah. Syaitan kencing. Tak bangun sekali dia kencing. Tak bangun 2 kali lagi sedar tak bangun dia kencing belah kanan kiri pula. Akhir sekali penuh telinga dengan air kencing syaitan. Jadi kena bila kepala penuh dengan air kencing syaitan dia mikir cara syaitan. Bangun pagi fikir nak lawan Islam, bangun pagi malas ibadah, bangun pagi fikir nak lawan agama Allah. Itu kenapa? Telinga dah penuh dengan air kencing syaitan. Itu. Kemudian wali annal anfi mujtama'ur rutubah wal aqzar. Kerana sesungguhnya hidung juga jadi tempat berhimpun segala lendir-lendir dan segala kotoran. Hidung ni tempat lendir-lendir dan kotoran. Wazalika mimma yuwafiqahu wa ilaju tardihi al-istinsar liyakhrujul khasi'an jalila. Jadi tujuan dia bila tempat tu kotor, bila kita hisap, kita hembus, maka keluarlah kotoran tadi. Maknanya hidung kena sentiasa bersih. Dan juga bila kita hisap air ke dalam hidung, maka syaitan melarikan diri dengan penuh rasa hina diri. Di maknanya, jadi itu tujuan Nabi suruh kita minum kita hisap air dalam hidung
apabila kita bangun daripada tidur. Jadi maknanya kena istinsar. Maknanya kita bangun pada tidur, ambil uduk, sedut air dari hidung sikit, lepas tembus. Jangan sedut banyak masuk dalam otak pula. Jadi orang panggil kepala masuk air pula tu. Mana bila kepala masuk air memang mikir tak betul dah. Jadi mana hisap sikit hembus. Hisap sikit hembus kerana melepaskan segala kotoran yang ada dalam hidung. Jadi betul lah. Kita sunatlah kita tadi hisap air dalam hidung termasuk amalan sunat daripada amalan-amalan berwuduk. Jadi insya-Allah kita sambung hadis seterusnya. Wa anhu daripada Abu Hurairah juga, izastaiqaza ahadukum min naumihi falyaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Hadis tadi ada setengah ulama dia kata yang kata suruh hisap air dalam hidung ni mana? Dia kata masru'iyatul al-istinsar indal istaiqaza minan naumi wa quyida bin naumil laili kama yafidul lafzu yabid. Kata dia ada pun setengah ulama kata yang sunat hisap air dalam hidung ketika berwuduk tadi mana? Iaitu wuduk yang baru bangun daripada tidur malam. Sebab Nabi guna perkataan apa? Nabi kata fa inna syaitan yabitu bermalam. Maknanya pada masa tidur malam je syaitan duduk dalam hidung. Kalau tak baca doa, tidur siang tidak. Jadi sebab itu kata mereka sunat malam. Wal jumhur ala annahu mandub. Pendapat jumhur hisap air dalam hidung ni apa? Sunat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kerana satu hadis Nabi kata pada lil a'rab, pada seorang laki-laki Arab Badui, Nabi kata apa? Tawadda'a kama amarakallah. Berwuduklah kamu sebagaimana yang Allah suruh dalam Quran tu. Jadi wajib tu. Wazahaba ila wujubihi Ahmad, dan setengah ulama menjalani oleh Imam Ahmad wa jama'atun, dia kata apa? Akhazan bi zahiril amri, mereka kata wajib. Jadi kata jumhur ulama, Imam As-Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi kata sunat saja hisap air dalam hidung. Sebab satu hadis Nabi kepada Arab Badui, Nabi kata tawadda'a kama amarakallah. Wahai kamu Arab Badui, berwuduklah sebagaimana yang Allah suruh kamu. Maknanya sebagaimana yang ada dalam Quran. Jadi hak supaya aku suruh tu sunat. Kemudian kata ulama Imam Ahmad dan ulama jamaah dia kata wajib hisap air dalam hidung. Mereka kata wajib. Kenapa? Akhaza bi zahiril amri, kerana mengikut zahir suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata falyastansir, maka hendaklah hisap air, menunjukkan adalah wajib, kata Imam Ahmad dan ulama Hanabilah. Baik, itu dia antara pecahan pandangan ulama berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi dalam Bulughul Maram ini. Jadi insya-Allah kita baca satu-satulah sampai habis. Banyak lagi hadis dalam ni. Jadi siapa yang tak boleh beli hak kitab panjang, beli kitab matan Bulughul Maram. Beli Bulughul Maram. Ini pelajar-pelajar takkan pakai duk congok begitu saja. Beli kitab. Kompor duit beri ke Ustaz Zaki, minta dia beli, biar ada kitab belaka. Beri Ustaz Zaki ke Ustaz Sari tak kira lah. Kompor duit, tanya hak murah sekali, kitab murah sekali, kulit lembek je. Hak yang bukan kulit, bukan apa ni, hak cover ni bukan. Beli hak lembek tu je, Bulughul Maram. Yang matan saja sekurang-kurangnya ada tengok hadis. Tengok ni duk tongok itu saja tak jadi. Duit jangan sayang, minta ayah beli. Tak ada duit suruh ayah beli. Ayah malah beli paksa. Tanya ayah habis peripik berapa sebulan? Ayah kata habis RM50. Dah saya nak beli kitab RM4.5 je. Takkan ayah kedekut pahit begitu. Jadi mana beritahu gitu ke ayah. Beli belaka kitab kerana kita nak belajar. Itu dia cara dia. Wallahu a'lam.